Okay. Hello everybody. How are you? Apa khabar semua? Selamat pagi, Elken. Okay. Alright. Dah nampak dah pun seorang. Dah berbuka puasa ke? Dah. Okay. Alright. Bagi yang pertama kali masuk, okay, selamat datang kepada anda semua. Okay, untuk kali ni, acara ni dipanggil sebagai Beauty Talk. Beauty Talk ni sebenarnya adalah macam refresher course. Manalah tahu kok dah lupa kan sebab ada terlampau banyak sangat produk. Okay, so mungkin kita ingat tapi kita macam dah macam ada poin yang macam kita dah tak pasti dan sebagainya. So kita akan cuba mengadakan Beauty Talk ni macam lebih kurang seminggu sekali, okay, untuk kita ingat semula apa yang kita pernah pelajari sebelum ni. Okay. Alright, so hari ni topik kita adalah kepada Trigen S. Okay, jadi selamat datang kepada anda semua, okay, ke topik Trigen S ni. Dan nama saya ialah Hasna. Saya adalah beauty educator untuk produk kecantikan. Okay, so hari ni kita buka dengan topik Trigen S. Kenapa tahu? Sebab bulan puasa. Okay, sebab bulan puasa orang kebanyakannya suka nak turunkan berat badan. Okay, lepas tu bulan puasa adalah bulan yang orang ambil kesempatan nak turunkan berat badan. Okay, dan jadi sebab tu kenapa kita buka topik untuk hari ini. Okay, so saya akan sharekan saya punya PowerPoint. Okay. Trigen S ni adalah produk yang kita membantu kita membakar kita punya lemak, okay, lemak yang berlebihan, okay, dan juga dia macam menahan, dia sekat juga timbunan lemak pada masa akan datang, okay. So kalau kita, untuk pengetahuan anda semua kan, sebenarnya kalori kita kalau 10 pun kita tambahkan dalam sehari, dia akan menjadi lemak, lama kelamaan dia akan jadi timbunan lemak. Dan kalau kita selalu tak perasan benda tu sebab dia jadi sedikit demi sedikit, jadi lama kelamaan tiba-tiba je kita tengok kita punya berat dah meningkat. Okay? Ataupun yang kadang-kadang kita tak perasan sampai ke tahap pakai baju dah jadi ketat. Okay, barulah kita tersedar daripada kita punya mimpi indah yang makan sesedap, seenak rasa kita, ya. Okay, alright. So biasanya kan kalau kita punya berat badan bertambah, dekat mana yang kita akan rasa dulu? Sebenarnya dekat pakaian dalam kita boleh rasa dulu, Itu tempat yang pertama sekali kita rasa macam kita boleh tahu kita punya berat badan dah meningkat. Okay, so karbo ni ada dalam hampir ke semua makanan yang kita makan. Okay, sebab kita ni kan orang Asia kan, jadi kita ni lebih kepada benda-benda yang macam bertepung, berkanji, kita punya nasi, semua tu semua karbo dia tinggi. Jenis-jenis ubi yang kita ada, yang kita makan, okay, yang kita makan dekat dalam kuih, yang kita makan begitu saja, semua pun mempunyai karbohidrat yang sangat tinggi. Malahan sebenarnya dekat dalam sayur dan buah pun ada jenis-jenis je yang mempunyai karbo yang tinggi. Jadi kan kalau sebenarnya kita nak, kalau kita bacalah apa yang baik dan yang tak baiknya yang kita boleh makan, sebenarnya kan kita akan fikir balik apa je yang kita boleh makan, betul tak? Tak banyak benda yang kita boleh makan sebenarnya. So itulah kita punya dilema. Nak makan salah, tak makan pun salah kan? Okey, tapi macam mana pun karbohidrat ni dia punya peranan ialah dia memberi sumber tenaga untuk badan kita. Tapi masalah dia adalah kita selalu akan ambil berlebihan daripada apa yang kita perlukan. Kita tak pernah pun, pernah tak? Okey, pernah tak anda sendiri ambil tahu berapakah kalori yang anda sendiri perlukan setiap hari? Okay, so
Itu pun selalu kita tak ambil kira. Selagi kita rasa kita boleh makan, kita makan. Selagi kita rasa kita boleh pakai baju, kita pakai baju. Kita masih makan lagi ya. Okey. So, tapi bila dia berlebihan tu yang dia menjadi lemak yang tersimpan. Okey. Ini kita nak cakap pasal visceral fat. Visceral fat ni yang sebenarnya bahaya. Sebab kita tahu tapi um, biasanya kita akan cakap dengan diri kita, besok je lah kita diet, okay? So, kita akan rasa macam, tak apalah, nanti-nanti sajalah kita diet. Okay, jadi masalah dia adalah lemak kita yang kita makan tadi tu, bila dia berlebihan, dia kan akan, makanan kita tu, bila lemak dia berlebihan, dia kan akan menukar kepada glukos, dia jadi gula. Apa yang kita makan kan, dia akan jadi gula, betul tak? So, dia lebih cepat diserap dekat dalam kita punya darah, okay? Sepatutnya dia diserap, glukos yang ni boleh diserap untuk tenaga, tapi sebab kita tak pakai pun kita punya tenaga tu, jadi end up kita akan ada lemak yang berlebihan. Yang tak bestnya adalah lemak visceral ni adalah lemak yang menyaluti kita punya organ. Okay, so bayangkan, pernah tengok tak orang yang mempunyai pesakit jantung, macam mana dia punya organ jantung dia diselaputi lemak saja semua. Itu yang membuatkan semua dekat dalam tu dia dah jadi jam, dia dah jadi cramp dekat dalam tu. So visceral fat adalah lemak yang membaluti kita punya otot dekat dalam badan kita. Okay. Dengan adanya masalah yang macam ni, kita memang menuju ke arah masalah kesihatan. Sebab tu, tapi dia mula-mula sikit-sikit dulu. Dia mula-mula dengan tekanan darah tinggi, lepas tu tiba-tiba cek kolesterol tinggi. Yang kolesterol tinggi ni lagi kita selalu tak perasan pun. Macam tekanan darah tinggi, dia mungkin ada bagi kita simptom. Tapi kalau kolesterol tinggi, kita kadang jarang dapat simptom. Orang yang kurus kering pun boleh jadi kolesterol tinggi. Macam mana kita nak tahu tu kan? So sebab tu kita kena buat pemeriksaan secara berkala. Lepas tu gula dalam darah tinggi, dah tentunya lah kita segala-galanya makanan kita bergula. Lepas tu sekarang ni makanan yang benda-benda yang viral, ala-ala hipster semua tu kan. Semua tinggi gula, tinggi kolesterol Okay, lepas tu kita ada diabetes jenis type 2, okay. Lepas tu nanti barulah dia akan tunjukkan dia punya lagi meningkat adalah yang sampai kena stroke, okay, sakit jantung, sakit sendi dan kanser. Okay, so kita pun tak nak benda-benda macam ni berlaku, tak nak sampai dia menjadi terlampau teruk, so kita kena kontrol daripada awal usia kita. Okay, apakah yang Trigen S ni lakukan? Okay, dia akan, Trigen S ni dia membantu kita membakar kita punya lemak yang tersimpan, okay, supaya dia tak ada berkumpul bertimbun-timbun, okay, dari siang sampai malam dengan 4 tindakan. Yang nombor 1, dia merangsang kita punya thermogenesis. Thermogenesis ni sebenarnya satu mekanisme semula jadi yang ada dekat dalam badan kita. Okay, thermogenesis ni sebenarnya dia kerja dia memang bakar lemak untuk dijadikan sebagai sumber tenaga kepada badan kita. Okay, thermogenesis ni juga boleh dirangsang melalui pemakanan yang kita ambil. Okay, macam contohnya kan, thermogenesis ada juga makanan yang mengandungi thermogenesis. Sebagai contoh macam halia, macam kunyit hidup, benda-benda yang macam kita makan, kita rasa panas tu, benda tu sebenarnya mengandungi thermogenesis, iaitu dia memang boleh merangsang kita punya salur, kita punya pembakaran lemak. Okay? Lepas tu satu lagi, dia merangsang kita punya metabolisme. Selain daripada dia membakar lemak, dia juga akan hasilkan tenaga untuk kita. Okay? Lepas tu dia kurangkan lemak yang tersimpan dan juga saiz lemak. Okay, ramai orang yang mungkin tak pasti. Okay, macam mana lemak tu? Lemak ni sebenarnya dia macam poket tau. Dia katakanlah, kalau katakan kita punya berat badan semakin bertambah, bukan bermakna sel kita tu makin banyak lemak tu. Tak ada. Sebenarnya lemak yang ada tu, sel lemak yang memang sedia ada tu, dia membesar. Poket dia tu menjadi membesar. Okey, sebabkan lebihan benda-benda yang kita makan. Okey? Alright. So, lepas tu yang keempat, dia kurangkan penyerapan karbohidrat. Jadi dia halang timbunan lemak. Maknanya bila kita makan karbo tadi tu yang mengandungi banyak gula tadi tu, dia tak terus pergi ke dalam darah kita.
Okey, dia melambatkan. So ini yang Trigen S buat. Dan pada masa yang sama, dia akan membakarkan kita punya lemak walaupun masa kita sedang tidur. Okey, itu yang Trigen S buatkan. Okey, dia rangsang nombor satu yang Trigen S buat adalah dia rangsang kita punya pembakaran lemak. Sebab apa tahu? Dia thermogenesis tadi kan sesuatu benda yang panas, haba kan. Dia apa ni menghasilkan haba tu tadi untuk cepatkan lagi pembakaran lemak. Lepas tu dia juga aktifkan kita punya thermogenesis dengan merangsang kita punya ekspresi protein telerai 1, UCP1. Actually, UCP1 ni adalah nama lain bagi thermogenesis ni. Okey, sejenis protein. Okey. Dan dia juga tingkatkan oksidasi lemak. Okey, untuk meningkatkan lagi kita punya menghasilkan lagi pembakaran lemak dan juga lebihan haba tadi ya pada badan kita. Okey. Lepas tu langkah kedua, dia menggalakkan metabolisme. Okey. Menggalakkan metabolisme dalam adiposit berwarna coklat. Kita sebenarnya manusia kita ada tiga jenis lemak. Satu dipanggil white adiposit, satu lagi brown adiposit. Maknanya satu tu putih, satu tu brown warna keperangan, satu tu adalah warna yang macam warna krim. Dia campuran daripada warna putih dan juga warna brown tadi tu. Okey. Lemak adiposit yang berwarna putih ni dia yang paling banyak terkandung dekat dalam badan kita. Okey, itu yang paling banyak terkandung dekat dalam badan kita. Kerja dia sebenarnya adalah membakar untuk menghasilkan tenaga. Lemak white adiposit ni tadi dia akan duduk di merata-rata dekat dalam badan kita untuk bagi tenaga di semua tempat pada badan kita. Kemudian kita ada brown adiposit. Okey, brown adiposit ini adalah satu tisu lemak yang mana dia ni membakar kita punya lemak untuk menghasilkan untuk membakar kita punya lemak, untuk buang kita punya lemak. Okay, alright. So dekat sini kan dia akan bila dia tingkatkan sintesis ATP ni tadi, dia bagi kita tenaga untuk kita punya badan sepanjang hari. Pada masa yang sama dia juga membantu menggalakkan proses pembakaran lemak tadi ya. Okey, dia menggiatkan lipolisis dekat dalam tisu adiposit kita yang berwarna putih untuk pecahkan lemak masa kita tidur. So dia kurangkan saiz sel lemak. Kita kalau ada banyak tisu adiposit putih ni tadi kan, kita akan jadi gemuk. Okey, sebab ini lemak yang paling banyak sekali dekat dalam badan kita dan ni adalah lemak penentu sama ada kita ni gemuk ataupun kurus ya. Okey. Dia kalau kita lihat dekat sini, okey, adiposit yang bersaiz normal kecil-kecil begini, tapi kalau bila kita jadi gemuk, bermakna dia punya saiz dah jadi besar. Sebenarnya dia bukan bertambah tau, bulat ni dia bukan bertambah. Dia sebenarnya setiap yang ada ni dia menjadi kembang-kembang dan kembang. Okey, jadi dia membantu mengurangkan sel lemak. Satu lagi tadi, yang brown adiposit tadi tu, lemak yang berwarna coklat tadi tu, keperangan tu, dia punya kerja adalah membakar lemak bagi haba untuk badan kita. Dia kawal, dia regulate kita punya tubuh badan, haba pada tubuh badan kita. Kalau macam contohnya dekat tempat-tempat yang sejuk kan kita perlu lemak untuk membakar kan brown adiposit itulah. Tapi ratio dia brown adiposit lebih sikit berbanding dengan white adiposit. Okey. Kemudian Trigen S ni dia merencatkan aktiviti enzim alpha amylase ni tadi dan juga alpha glucosidase untuk mencegah penghadaman karbohidrat. So kerja alpha amylase dengan alpha glucosidase ni tadi, kerja dia adalah memproseskan karbohidrat tadi tu menjadi gula. Okay, so bila makanan ni tadi kita makan, okay, dengan Trigen S dia memang terus lawan alpha amylase supaya dia tak proses lebih banyak gula dan supaya gula tersebut tidak terlalu masuk dekat dalam kita punya salur darah, so kita tak ada yang sugar spike tu Okay, so Trigen S ni dia ada 6 bahan aktif utama, okay, yang daripada produk semula jadi. Kalau kita tengok, kita ada ekstrak citrus, ada guarana, rosemary, kacang hitam dan juga zaitun. Okay, setiap satu ni dia melakukan kerja yang berbeza
okey, untuk membantu kita menurunkan kita punya berat badan. Okey. Kalau kita tengok dekat situ ekstrak guarana, dia tingkatkan kita punya thermogenesis. Maknanya bila tingkatkan thermogenesis, lebih banyak lemak dapat dibakar. Okey. Alright, inilah bagaimana Trigen S kelihatan. Okey. Dia dapat, memang Trigen S ni kan memang dah diuji, okey, dan terbukti dia memang dapat kurangkan kita punya berat badan dan juga inci. Okey, dikurangkan lemak badan, tingkatkan kadar metabolisme basal dan mengurangkan penyerapan karbohidrat. Empat ini memang dah confirm. Dia memang ada buat, okey, sebab kita memang ada makmal untuk melakukan ujian ini dan benda ni memang rekod terbukti, ya. Okey, kalau kita lihat dalam masa 30 hari, okey, dalam masa 30 hari, berat badan ada yang berkurang sehingga 3.18 kilogram, maknanya lebih kurang 3 kilo lah. Ukuran pinggul berkurang sebanyak 5 cm. Okey, ukuran pinggang pun berkurang sebanyak 5 cm. Ini memang dah dah dibuktikan dalam kesannya sebanyak 30 hari penggunaan. Okey, dan ujian ini dilakukan dalam ujian kumpulan dan juga placebo dalam tempoh 30 hari percubaan. Okey, dia juga berkesan kurangkan lemak badan dalam masa 12 minggu, okey, lebih kurang macam 2 bulan macam tu, dia dapat kurangkan 9% lemak pada abdomen kita. Lemak pada abdomen ni yang penting sebab lemak dekat abdomen ini adalah lemak jahat yang kita panggil sebagai lemak visceral. So kita tak nak dia salut dekat jantung lah, dia salut dekat segala-gala kita punya organ-organ kewanitaan dan sebagainya, ya. Okey, lepas tu dia berkesan mengurangkan lemak badan ni. Lemak badan ni macam yang tadi yang saya cakap tu, lemak white adiposity tissue tu. So dalam 16 minggu dia boleh kurangkan 63% lemak mass. Maknanya banyak tau dalam masa 16 minggu. Dia memang boleh kurangkan, ya. Okey, dan juga dalam masa 16 minggu tu juga dia akan tingkatkan penggunaan tenaga ketika kita berehat sebanyak 180 kalori sehari. Okey. Dan juga dia akan mengurangkan kita punya tahap glukos dekat dalam darah. Okey, dari masa ke semasa sebabkan dia akan cegah daripada sugar spike kan. Ingat tadi dia rencatkan kita punya fungsi ataupun kerja-kerja alpha amylase dan alpha glucosidase tadi tu supaya dia lambat gula tu tadi lambat masuk dekat dalam darah kita, ya. Okey, kalau kita tengok dekat sini informasi produk, ciri-ciri dia kalau anda semua dah tahu, okey, dia adalah sebut dekat dalam paket, dia berperisa macam citrus macam tu, okey, grapefruit, okey. Dalam satu kotak ada 30 paket, okey. Dan jangan risau, dia memang ada sijil halal. Okey, arahan penggunaan dia memang terus ambil satu paket ke dalam mulut atau larutkan dengan 100 ml air. Dia ambil sebelum makan, okey. Saranan penggunaan 3 paket sehari sebelum makan. Okey. Penggunaan dia sebenarnya adalah sehari 3 paket tu masa bila? Masa kita ambil 3 menu utama. Sarapan, makan tengah hari dan juga makan malam. So sarapan ambil 1, makan tengah hari ambil 1, makan malam ambil 1. Masa bila? At least kalau boleh sebaik-baiknya 30 minit sebelum kita makan. Kalau katakan, alah tak sempat lah 30 minit ni dah nak time makan 15 minit pun boleh. Okey? Macam mana cara? Sama ada kita masuk je dekat dalam mulut. Biasanya saya advise letak dekat bawah lidah. Sebab kalau kita letak terus dekat atas lidah, takut kita tersedak. Dia punya habuk tu masuk terus dekat tekak. So, letak dekat bawah lidah. Lepas tu nanti kita kemam. So, tapi dia akan rasa macam sedikit macam dia, sebab dia kan akan menghasilkan buih. Dia kan macam soluble macam tu kan. So, akan rasa macam mengetis-getis sikit dekat kita punya dalam mulut. Tapi sebab rasa dia memang rasa buah, rasa grapefruit. Okey. Itu kalau tak ada air. Kalau ada air sebenarnya lebih bagus. Sebab kalau kita nak kawal berat badan, memang kita dinasihatkan sebenarnya ambil air at least 1 gelas ataupun kalau boleh 2 gelas
setengah jam sebelum makan. So, ini adalah masa yang terbaik. Kita bancuh sekali, okay, satu session dekat dalam air, lepas tu kita minum. Dalam segelas air, kita minum. Lepas setengah jam baru kita makan. That will be perfect. Okay? So, itu cara kita makan dia. Okay? Nanti selepas ini, kalau ada macam pertanyaan, saya akan jawab anda punya pertanyaan. Okay? So kita pergi kepada business promo yang kita ada. Okay, anda tahu tak apa yang business promo sekarang yang kita ada? Okay, yang berlangsung sekarang sehingga 1 hari bulan 6. Okay, kita ada 3 jenis, iaitu sama ada beli 4, beli 7 ataupun beli 13 kotak Trigen S kita akan dapat percuma. Okey, kalau yang beli 4 kotak tu kita akan dapat percuma 1 Win Tea. Okey, kalau beli 7 kotak dapat percuma 1 kotak Trigen S balik. Lepas tu kalau yang beli 13 tu dapat percuma 2, so dapat 15 kotak. So kita boleh tengok dekat sini penggunaan dia on the average 40 hari, sebulan lebih kurang, sebulan lebih sikit. Lepas tu kalau kita beli 7 kotak ni tadi kita boleh gunakan lebih kurang 80 hari. Okey, 2 bulan lebih, hampir ke 3 bulan. Kemudian kalau yang ni memang 5 bulan. So, kalau kita fikir balik, nak kurus apa kalau setakat kita makan sebulan ataupun 2 bulan, betul tak? Kita memang tak boleh nampak dia punya kesan. Okey, kalau boleh, ambillah yang untuk yang package yang beli 13 tu, sebab memang kita dapat percuma 2. So, dapat percuma 2 tu pun is something big deal juga, sebab benda tu boleh menyambungkan jangka hayat kita punya time untuk kita kurangkan kita punya berat badan. Okay, pengambilan makanan kita. Okay, so kalau anda rasa boleh beli 13, beli 13. Kalau tak ada, beli 7. Okay, dan kalau rasa susah, beli 4. Tapi cuma lebih banyak kita beli, lebih banyak kita beruntung. So, kalau katakanlah waktu dekat dalam bulan Ramadan ni kan, kita boleh je adjust dia punya pengambilan dia. Kalau katakan untuk yang normal punya lah, okay, kan kita ada waktu sahur. So, kita boleh ambil setengah jam sebelum waktu sahur ataupun 15 minit lah katakan sebelum waktu sahur. Sebab biasanya kita akan buat persediaan untuk bersahur dan sebagainya, so kita ada masa. Lepas tu nanti bila berbuka pun sama juga. Kita, sebab ada setengah orang kan dia tak makan dulu masa berbuka, betul tak? So anda boleh ambil Trigen S ni dulu dan kemudian makan kurma. Kemudian anda boleh bersolat maghrib dan selepas tu baru anda boleh makan. Okey? Lepas tu katakan kalau malam ada orang yang mengambil more, okay? Kalau katakan more, anda boleh juga ambil Trigen S ni tadi sebelum anda makan apa-apa yang masa more tadi, atau boleh je kalau anda minum ni, okay? Kalau anda tahu katakan nanti malam memang dah tentu nak ambil more kan, so masa berbuka tu ambil lah 2 sachet, tak apa. Masa sahur ambil 1, masa berbuka ambil 2, so jadilah 3. Jadinya nanti bila anda ambil more pun tak adalah rasa bersalah sangat, betul? Okay. So, dekat sini saya ingatkan anda semua, sebab apa? Bulan puasa bagi anda yang memang nak menguruskan badan dengan serius, okay? Bulan puasa jangan terlampau terpengaruh dengan menu-menu yang ada, okay? Yang kita tahu semuanya mengandungi terlampau banyak gula, sebab bila kita berpuasa, kita kan macam ada selera yang macam semua benda pun kita nak makan, betul tak? So kalau anda boleh kontrol benda ni, okay, kontrol dulu buat 1 minggu, okay, buat dengan jayanya, jangan ambil macam gula yang terlampau tinggi, especially macam Timore macam tu sebab dah nak tidur. So cuba cut. Selepas anda dapat berjaya buat minggu yang pertama ni, anda buat minggu yang kedua. Kalau 2 minggu anda berjaya kurangkan dengan banyaknya, dengan jayanya gula putih, pengambilan gula putih. Selepas tu bila anda nak minum, nak ambil gula putih apa, memang automatik tekak rasa loya, tekak rasa macam tak nak makan pun benda tu. Kan? So kita cuba paksa diri kita, latihkan diri kita. Sebab kalau sampai ke hari raya, okay, barulah kita semua boleh nampak cantik.
okey, dan ada cutting. Kalau kita ada pakai baju raya, manalah tahu kan, yang mana dah ketat-ketat yang sebelum ni tu, kita dah boleh pakai balik. So ini adalah masa dia, sebab kalau hari yang biasa tu kadang-kadang kita rasa mungkin susah sikit nak kontrol kita punya nafsu makan, sebab kita tak perlu berpuasa. Tapi kalau bulan puasa kita memang kena ambil peluang ni, sebab peluang ni tak datang selalu, peluang ni hanya setahun sekali sahaja. Okay, so sampai di situ saja. Okay, saya punya perkongsian. Kita akan pergi kepada chat room kita. Okay, so untuk yang share ni sampai sini saja. So terima kasih banyak-banyak untuk anda kerana meluangkan masa bersama dengan saya hari ini. Okay, itu saja. Terima kasih. Okay, so kita akan pergi kepada bahagian soalan. Sekejap ya. Kita akan pergi kepada bahagian soalan. Sekejap ya. Okay. Alright, so saya akan tengok dekat sini. Okay, ya, selamat pagi. Okay. Boleh tanya dekat chat box siapa yang nak tanya apa-apa. Okey, satu hari kena makan berapa ya, paling banyak berapa banyak kali, paling banyak. Okey. Kalau mengikutkan saranan product development, dia memang suruh ambil 3 sachet sehari, iaitu sarapan, makan tengah hari dan juga makan malam. Okey, tapi saya tahu ada juga orang yang ambil lebih daripada tu. Okey, by all means. Cumanya kadang-kadang mungkin kalau anda minum benda ni, kena minum air lebih sikit. So takut nanti mungkin ada rasa macam panas ke apa ke kan. So kena minum air yang lebih lah. Okay. So kurus pun boleh minum kan. Berat 41 kilo. Okay. Kurus Kalau berat 41 kilo ni, saya tidak menyarankan lah. Unless kalau berat 41 kilo pun kolesterol tinggi. Itu lain cerita lah. Okay. Ataupun berat 41 kilo ada diabetik ke dan sebagainya. Yang itu, kalau macam ni 41 kilo, janganlah ambil 3 sachet sehari. Kalau nak ambil tu, ambil je lah 1 sachet sehari ya. Okay. Kalau lebih okey ke? Okey, macam saya cakap tadi, okey, kalau lebih atas tanggungan sendiri, sebab kita sarankan 3 je, bukan apa, takut panas. Okey, takut ada orang uh, macam badan masing-masing kan tak sama. Ada orang jenis yang memang badan dia panas. So dia makan apa pun macam mungkin akan menjadikan badan dia panas. So kena agak-agak lah, kena minum air lebih kalau ada ambil lebih tu ya. Okey. Ibu yang masih menyusu boleh ke? Okey, kalau yang masih menyusu untuk Trajan S ni memang tak ada masalah. Macam melainkan kalau macam kalau katakan baru baby yang baru lahir kan, baby yang baru lahir, dia kan minum susu ibu kan. Okey, biasanya kalau yang dalam tempoh berpantang yang buat baru-baru lagi tu, kita tidak menggalakkan lah, sebab kita takut bukan apa, kalau takut kepanasan. Takut panas nanti baby mungkin ada ruam dan sebagainya. So untuk yang baru-baru tu taklah. Kalau macam baby yang dah continuously, dia pun dah besar, macam dah umur beberapa bulan ataupun dah sampai umur setahun 2 tahun pun masih menyusu, yang tu tak apa. Okey, tapi kalau yang macam baru lagi tu, baby pun kecil lagi, merah lagi, tu taklah, sebab takut nanti baby yang tak sesuai dia jadi panas ya. Okey. Perut buncit. Ha ha ha. Okey. Perut buncit definitely memang kena ambil lah, sebab bila perut buncit itu petanda mungkin kita ada banyak visceral fat, lemak yang jahat yang tutup kita punya organ-organ semua tu ya. Okey, kalau anak umur 15 boleh minum ke? Ada gemuk sikit. Tapi kan, okey, kalau yang ni kan kena tahu juga tahu gemuk tu berapa gemuk.
sebab dia baru 15 tahun kan. Kalau gemuk sikit tu maknanya apa? So adakah dia gemuk yang obesity ke apa? Sebenarnya boleh je, tak ada halangan sebab dia pun dah umur 15 tahun, satu lagi, lepas tu satu lagi sebab benda ni adalah uh, uh, semula jadi produk yang botanical, maksudnya tumbuh-tumbuhan. So tak ada masalah. Tapi cumanya tengok jugalah kalau setakat gemuk sikit. Saya susah nak cakap sebab ada orang kan dia gemuk sikit, dia cakap dia sangat gemuk. Ada orang sangat gemuk, dia pun cakap dia gemuk sikit je. Jadi susah nak tentukan. So kalau katakan dia 15, mungkin bagilah dia minum satu hari satu saja ke, okey? Satu sesi je. Tak payahlah macam try hard sangat sebab budak yang muda, yang berusia muda ni dia punya badan masih rancak lagi, dia masih boleh mampu membakar lemak. Dia tak macam orang yang dah berumur, yang dia punya metabolisme pun dah slow, dah apa semua kan, dia makin badan makin gemuk-gemuk. Tak ada. Kalau especially macam umur 15 tahun ni, dia memang ada sedikit mungkin okeylah faktor pemakanan satu, satu lagi mungkin juga sebab dia punya hormon dan sebagainya kan. Jadi nak ambil boleh tapi tak payah macam try hard macam orang dewasa yang betul-betul nak kuruskan badan tu ya. Okey, jika tak jaga makan masih boleh kurus ke? Suka minum manis. Okey. Menurut menurut pengalaman saya pernah jumpa yang testimoni lah, dia sepatutnya memang dia memang tak kontrol apa-apa, tapi dia cuma ambil Trigen S sahaja dan dia memang dapati kesan penurunan dia tu ada tapi sikit, dia jadi perlahan. Okey. Tapi dekat dalam Trigen S kita pun tidak juga menggalakkan makanlah semahu-mahunya asalkan anda makan Trigen S. Tak, dia punya konsep bukan macam tu. Sebab dia punya konsep adalah dia memang membantu kita punya bakar lemak, tapi kalau kita sendiri tak kontrol benda tu, maksudnya dia sepatutnya boleh turun 10 kilo tapi mungkin taklah, dia turun 5 kilo je lah. So dia tak boleh achieve sampai macam apa yang dia nak tadi. Okay. Okay. Maaf lari tajuk laktos untuk orang kurus boleh minum. Boleh, laktos ni dia sebenarnya orang kurus ke orang gemuk ke memang kena minum sebab dia ni laktos ni dia deal dengan usus. So dia nak bersihkan kita punya usus. Kalau kita bercakap pasal usus, jangan kata orang gemuk, orang kurus pun memang kena bersihkan dia punya usus. So dia it has got nothing to do with reducing weight. Dia cuma memang bantu untuk reducekan weight sebab kita dah membuang, tapi bukanlah bermaksud dia boleh menguruskan pun badan kita. Okay, jadi boleh je minum. Orang kurus pun boleh je minum untuk at least sebenarnya semua orang pun sepatutnya minum laktos tu. Macam buat beberapa kos lah dalam setahun kan, kalau tak boleh kita buat secara berterusan pun at least buat beberapa kos sebab kita punya dinding usus kan dia sentiasa kerak, dia kan sentiasa bertambah kan. So at least kalau kita ada buang secara berkala macam tu kan, tak adalah dia macam bertimbun-timbun sangat kan. Boleh je minum. Berapa sachet boleh minum dalam 70 kilo? Tak ada, dia sama je. Katakan kalau dia bukan kata orang lagi gemuk lagi makan. Kalau macam tu orang yang obesity takkanlah dia nak kena makan sekotak sehari, betul tak? Okey. So dia sama juga, satu hari 3 sachet yang dia nasihatkan. Okey. So bila kita turun berat badan secara gradual, jangan turun terlampau ni kan? Okey. Better ambil sebelum atau selepas makan. Okey. Kalau dinasihatkan ikutkan, dia ambil sebelum 15 minit ataupun setengah jam sebaik-baiknya. Tetapi kan ada juga kes di mana orang yang macam gastrik dia sangat teruk. Macam orang yang gastrik sangat teruk ni kan sangat sensitif. Dia makan apa-apa benda yang macam sedikit masam, dia kan akan pedih perut dia kan. So kemungkinan akan ada masalah macam ni sebab Trigen S dia ada sedikit masam sebab dia grapefruit. So jika anda ada masalah macam ni, katakanlah minum Trigen S 15 minit ataupun setengah jam sebelum makan, anda rasa perut anda sentiasa pedih. Okey? Tak apa. Ambil Trigen S selepas makan. Itu adalah lebih baik daripada kita tak ambil dia langsung. Okey, contoh katakanlah kalau
kalau kita ada kalau kita dah siap-siap minum, okay, so kalau gula tu masuk, dia dah terus masuk perangkap dah. Okay, so kalau kita minum selepas tu, dia memang lambat sikit lah sebab jenuh dia punya Trigen S nak perambat gula tadi tu kan. Tapi at least dia work, dia bekerja, dia berfungsi dengan sama, iaitu dia nak halang gula daripada karbo tadi tu, daripada diproses cepat sangat proses sampai menjadi gula dan masuk dekat dalam darah. Itu adalah lebih baik daripada kita tak makan langsung. So boleh je ambil selepas. Tapi kalau orang yang tak ada masalah, lebih baik dia ambil sebelum makan. Okay? Okay, can we consume Trigen S before going to bed? Is it give the same consuming? Boleh je. Tapi cuma takut sebab apa tahu, satu bila kadang-kala ada juga macam, sebab bila kita kalau ikutkan cara yang betul, sebenarnya kita ni selepas makan 4 jam baru kita boleh tidur. Maknanya kita tidur tu dalam perut kita bukan lagi macam dah kosong, macam agak kosong. So katakan kalau kita tiba-tiba ambil Trigen S, takut kita akan rasa perut pedih dan lapar, dan cepat lapar sebab benda tu ada sedikit sour, sedikit masam. So lebih baik makan sebelum makan. So at least ada benda yang dia nak kejar. Kalau kita minum dia masa kita tidur, macam tak ada makanan yang dia nak tu. So kadang-kadang kita pun kena tengok juga orang yang ada diabetik ke apa ke, takut nanti jadi hypo. Okay, so the best memang dia tak sarankan sebenarnya minum sebelum tidur. So ialah sebelum makan. Okay, adakah Trigen S ni selepas minum rasa dahaga macam jual dekat luar sana? Ada tak rasa selera makan? Okay, yang ini yang ini kan dia punya rasa akan berbeza, tak sama tau, mengikut individu. Okay, so dia kan mungkin dia boleh ada orang mungkin dia akan rasa lapar. Okay, rasa lapar tu sebab apa? Benda masam akan buat dia rasa lapar, perut dia pedih. Okay, lepas tu boleh jadi, tapi bukan semua orang, sebab semua orang badan tak sama. Okay, lepas tu adakah Trigen S lepas minum ada rasa dahaga? Okay, possible untuk setengah orang, sebab contoh A dengan B, individu A dengan individu B. A ni dia orang yang sangat menjaga dia punya kesihatan. So dia akan minum air sekurang-kurangnya 2,5 liter ke 3 liter sehari. Tapi yang B ni dia tak kisah. Kadang-kadang ada 1 liter, kadang-kadang tak ada pun 1 liter air kosong dia minum. So kemungkinan bila dia dua-dua minum Trigen S, yang B ni tadi dia akan rasa sedikit haus sebab dalam badan dia memang tak cukup air, memang dehydrated. So kemungkinan dia akan rasa dahaga macam ni. Okay? Macam mana nak guide customer kita yang berat 90 kilo? Adakah kita kena guide sekali dengan exercise atau? Okay. Kalau katakanlah, kan macam saya cakap tadi kan, walaupun dia punya berat berapa banyak sekalipun, dia tetap 3 session sehari kita guide dia. Okay, kalau exercise tu memang kita ada nasihatkan untuk buat exercise juga. Okay, lepas tu kontrol pemakanan definitely. Okay, kalau tak kontrol pemakanan, kita bukan tak nampak hasil, kita memang tak akan nampak hasil dia. Okay, jadi cuma mungkin kita makan-makan, kita rasa macam kita macam masih maintain, kita masih lagi gemuk walaupun tak gemuk sangat. Kalau katakan kita tak ambil Trigen S, kita akan jadi lagi gemuk. So kita makan Trigen S, kita maintain, maksudnya, tapi kita tak adalah juga kurus. So macam itulah dia punya ni ya. Okay, jika dia ibu menyusu boleh ambil Trigen S, tadi saya dah jawab. Okay, ada recommend produk ni boleh minum bersama laktos? Macam mana konsep? Boleh. Yang ini boleh je minum dengan laktos sebab dia buat kerja yang totally berbeza. So boleh je. Tapi cumanya kalau boleh jarakkanlah, sebab laktos kan ada cara minum dia kan. Okay, selepas berapa jam lepas tu baru kita boleh makan dan sebagainya. Janganlah diminum sekali. Okay, biar dia cuci dulu. Okay, kan lepas 4 jam baru makan kan. So setengah jam sebelum, maknanya 3 jam setengah lebih kurang lah, lebih kurang. Lepas 3 jam setengah makan tu, minumlah Trigen S. Cuma kita asingkan aja dia. Okay.
Memulas perut tak atau membuang banyak kali? Memulas perut, saya tak pernah lagi dapat komen yang macam ni, yang orang bertanya perut memulas. So far tak ada, sebab dia sesuatu benda yang ringan aja sebenarnya. Dia bukan sesuatu benda yang heavy pun. Okay? Dan membuang banyak kali saya pernah ada dengar. Okay? Dia macam lawas lah, pembuangan dia tu macam lebih lawas. Dia flush. Tapi tak semua orang ada simptom ataupun tindak balas yang sama. Okay? So dia bergantung pada setiap orang tak sama. Tapi tak perlu takut sebab produk ni bukan sesuatu yang macam akan haywayakan semua benda, tak ada. Simple aja produk ni. Malahan especially orang yang bekerja kan selalu macam kita duduk aja dekat kerusi, macam bergerak pun tak banyak sangat bergerak. Jadi yang ni bagus sebab apa, dia kan boleh bakar lemak walaupun kita tak ada pergerakan sangat kan. Begitulah. Okay? So, tak ada lagi soalan. Saya assume, betul ke? Dah habis dah soalan? Kalau dah habis soalan, okay, sampai dekat sini saja sesi kita untuk Trajan S. So, anda tunggu untuk akan datang, okay. Kita akan buat lagi produk lain-lain, okay. Nanti anda akan diberitahu dan anda akan dikirimkan dengan link yang anda boleh masuk seperti mana hari ini, okay. Alright, itu saja. Terima kasih. Selamat bersahur semua. Assalamualaikum. Bye-bye.